Tidak mahu mengaku kalah, dia percaya apa yang diusahakan pasti membuahkan hasil. Tanaman Roselle yang dahulunya diusahakan secara kecil-kecilan namun kini menjadi sumber rezeki buat mereka sekeluarga. Berbudi pada tanah, nikmatnya berlipat ganda. Berpegang kepada prinsip berbudi pada tanah, pasti ada hasilnya, membuatkan Siti Suraya Haji Sharif, 37 tahun, memilih tanaman Roselle sebagai kerjaya utama selepas menamatkan perkhidmatannya di dalam bidang sumber manusia. Hobi saya memang menanam. Daripada satu sahaja pokok, sebenarnya saya pergi ke nursery nak cari pokok ros, bunga ros. Tiba-tiba saya nampak pokok Roselle. Daripada situ saya beli. Jadi kos saya keluar pada permulaannya RM15 untuk membeli satu pokok Roselle. Kemudian saya tanam dalam pasu dan tiba-tiba dia subur. Dia naik subur, bila keluar banyak hasil, saya pun jadikan dia benih. Daripada bunga Roselle tu jadikan benih dan dia jadi banyak lah. Bila kita ada benih, saya semai pula. Bila semai, pokok menjadi banyak. Saya cuba tanam di hadapan rumah, tanah sebaris. Kemudian ada cadangan kata, tanamlah terus. Alang-alang dah ada tanah. Saya pun tanam, dia jadi banyak. Jadi tanah tu dia dapat lebih kurang dalam 160 pokok untuk permulaan. Roselle atau nama saintifiknya Hibiscus subdarifa antara tumbuhan yang kaya dengan kandungan antioksidan dan vitamin C. Mengusahakan pertanian ini bersama suami dan juga rakan kongsi, mereka sentiasa memastikan tanaman yang diusahakan menghasilkan kualiti yang baik dan segar. Untuk yang 1 ekar kita akan dapat lebih kurang dalam 100 kilo sekali petik. Tetapi dia sebab pokok Roselle ni dia hidup jangka hayat dia lebih kurang 8 bulan. Jadi kita akan petik dia banyak kali. Kita petik kemudian next week minggu berikutnya kita akan petik lagi. Dan selepas ini dia akan mati, pokok akan mati dan kita akan semai semula. Kita akan tanam semula pokok yang baru. Bukan sahaja buahnya, malah biji Roselle akan dijemur sehingga kering untuk dijadikan benih semayan bagi anak pokok Roselle yang baru. Melihat kepada cara pertanian ini, ia bukan sahaja membawa keuntungan, malah memberi kepuasan kepada hasil tani yang dikeluarkan. Ketenangan ya, orang kata stres kita, tekanan yang kita alami. Jadi bila kita berada di dalam kebun, kita akan rasa nikmat dia tu. Ketenangan itu hanya Allah sahaja yang tahu. Sebab apa konsep saya pegang selama ini adalah itqan, maknanya bersungguh-sungguh. Bila kita buat sesuatu benda, kita mesti bersungguh-sungguh sehingga benda tu berjaya. Jadi bila saya dah mula dengan sesuatu kerjaya, saya akan buat sehingga benda tu berjaya. Tidak henti menimba ilmu pertanian, Suraya beruntung mendapat sokongan dan nasihat daripada Jabatan Pertanian dan juga Fama mengenai selok-belok penanaman dan juga pemasaran produk. Bila permintaan semakin meningkat dan saya tak cukup tanaman Roselle, jadi saya bekerjasama dengan saya punya rakan kongsi Puan Farhana untuk melebarkan lagi dan juga meluaskan tanaman seluas 1 ekar di Jalan Kebun Baru, Sejangkang. Jadi sekarang ni kita tanaman kita lebih kurang dalam 1.6 ekar untuk Roselle sahaja. Buah Roselle yang sudah dikupas kemudiannya akan dibersihkan dan dimasak sehingga kesemua teksturnya hancur dan menghasilkan jus yang pekat. Ia akan terus dibotolkan ketika masih panas bagi mengekalkan khasiat dan kebaikan secara semula jadi. Bergelar petani wanita, dia mempunyai iltizam untuk berkembang maju di dalam industri pertanian ini. Sebagai seorang wanita, kita mesti merdekakan pemikiran kita. Selama ini orang hanya berkata, wanita hanyalah bekerja di dapur. Salah itu sama sekali. Sebab kita sebagai wanita, kita mesti ke depan. Sebab apa sekarang, wanita sekarang sudah moden. Jadi kita harus merdekakan diri kita, merdekakan fikiran kita pergi lebih jauh. Sekuntum Roselle, sejuta khasiat, warna menarik dan kaya dengan pelbagai kebaikan. Pengambilan Roselle lebih sesuai dinikmati di dalam bentuk jus, halwa, jeruk dan sebagainya. Melakukan pelbagai jenis tanaman jika berserta dengan minat secara tidak langsung menjana pekerjaan yang menguntungkan bukan sahaja kepada diri sendiri, malah kesinambungan ekonomi negara.